kenapa nak mengambil keputusan begitu cepat untuk memeluk agama Islam adalah kerana saya sangat takut. Saya takut kalau balik ni, kalau tidur ni, sekiranya saya tidak bangkit hari esoknya, saya mati tidak mengucap dua kalimah syahadah, saya akan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat takut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit sebanyak tentang tetamu istimewa kita. Nama beliau ialah Lee Eng Hui. Betul? Oh, pasal saya. Tetapi pada 2009 apabila beliau memeluk Islam, beliau telah memilih nama Nur Amirah N. Lee Abdullah. Berusia 32 tahun. Muda sangat, muda lagi daripada saya. Berikut kisah mualaf cantik asal negeri jiran Malaysia. Ia merupakan keturunan Tionghoa bernama asli Lee Eng Hui. Namun usai jadi muslimah, dia merubah namanya menjadi Nur Amirah N. Lee binti Abdullah. Amirah mantap jadi mualaf pada 2009. Alasan dia tertarik dengan ajaran agama Islam lantaran dia menengok kaum muslimin bersusah payah melakukan banyak hal, seperti puasa dan menutup aurat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Maka jawabnya Allahu Akram. Alhamdulillah kita temui dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah penuh dengan kesyukuran. Ini merupakan tahun ke-10 saya menyambut bulan Ramadan. Subhanallah, tak sangka sebenarnya, tak sangka diriku akan jadi seorang Islam yang berpuasa, bersolat, buat segala yang disuruh oleh Islam. Tak sangka sebenarnya. Kalau pada zaman dahulu membesar di kawasan memang kawasan Chinese dan membesar tidak banyak pengetahuan tentang Islam sebenarnya. Dan ada seketika saya berasa, nasib baik bukan Islam. Sebab macam rasa puasa ni susah. Macam kita kena tahan, minum, makan, banyak perkara kita tak boleh buat. Untuk saya, agama ni macam bukan tak bagus. Dulu kita percaya semua agama mengajar orang ke arah kebaikan, bagus. Tapi rasa macam, Islam ni susah. Dulu tak faham dan tak tahu. Dan apabila proses membesar dan titik perubahan turning point tu pada tahun 2009 tu, kenapa? Sebab saya banyak bertanya pada masa tu. Saya banyak bertanya pada masa tu kenapa dan sebagainya. Kerana tahun 2009 family kita mengalami satu krisis, iaitu abang kandung saya telah meninggal dunia. So kita sekeluarga berada dalam kesedihan. Tak boleh nak keluar, susah nak keluar daripada kesedihan tersebut. Dan ada pada masa tu ada seorang hamba Allah, dia bagi kata-kata semangat. Dia kata ayat-ayat tu daripada kitab Al-Quran. So pertama kali saya cakap, so mungkin Islam adalah satu agama yang begitu motivasi. Dan banyak juga saya tertanya kenapa orang Islam kena solat, kenapa orang Islam kena berpuasa, kenapa orang Islam perlu menutup aurat dan sebagainya. Saya tanya banyak soalan pada masa tu. So saya tertarik dengan begitu positif sebagai seorang Islam, dan saya tertarik dengan akhlak orang Islam. Contoh macam mungkin bulan Ramadan, kalau perkara yang sama kita akan marah. Kenapa orang tu mampu bersabar? Adakah kerana dia lapar, tak larat nak marah ke macam mana? So saya tertarik dan saya rasa hamba Allah tu tak cukup. Sebab sama-sama dulu kita berkhidmat di MNS. So dia pun bukan guru agama dan sebagainya. So saya pun tak puas hati. Memang sejenis orang yang tak puas hati lah. Kena tanya banyak soalan akan tanya. So saya pun pergi dekat duduk di Seremban, saya pun pergi dekat pusat dakwah Islamia. Dan saya pun start lah bukan rutin lah. Hari tu saya pergi pukul 9, dia start office, saya masuk, saya tanya sampai pukul 5. Banyak soalan, tanya rehat macam tu. Lepas tu sampai ustaz cakap, pulanglah cik. Dia cakap, cik kita dah pukul 5, kita pun nak balik lah cik. Boleh tak cik balik? Dia cakap, tapi tak habis tanya lagi ustaz, banyak lagi soalan nak tanya. Sebenarnya dia cakap, ustaz cakap, sebenarnya nak jawab segala soalan cik ni tak cukup masa. Satu hari ni pun tak cukup masa. Apa kata cik datanglah khusus untuk saudara baru
esok selama 5 hari. Dia cakap, cik ada banyak masa untuk tanya dari lepas subuh, lepas kuliah subuh terus tanya sampai isyak, boleh kalau cik ada masa. Dia cakap macam tu. So saya pun rasa macam okey, dan saya pada masa tu ada 3 hari cuti. Saya cakap boleh tak pergi 3 hari untuk tanya tu, saya tidak akan bermalam. Dan pada masa tu saudara baru akan duduk di tempat kursus, tapi saya tak duduk dekat dengan rumah saya. So saya selama 3 hari saya pergi tanya. Tiap hari saya tanya. First day saya pergi tu, dia minta saya tutup aurat, pakai tudung. Saya tak pakai lengan panjang, seluar panjang. So saya, kenapa saya perlu pakai tudung? Saya belum Islam lagi. Dan ustaz pada masa tu pun bagi jawapan yang begitu convince saya pakai. First time belum Islam saya tak pakai tudung. So dia cakap, kalau cik seorang je tak pakai, nanti orang lain semua pas fikir kenapa cik boleh tak pakai tudung, dia orang kena pakai, nanti dia orang tak boleh fokus dalam kelas. So saya rasa betul juga, saya nak datang, make sense. So saya pun orang pakaikan tudung untuk saya, dan tudung pun dihadiah kepada saya, Masya Allah. So sedikit banyak. So dalam 3 hari tu, hari kedua atau ketiga tu adalah satu titik turning point yang sangat-sangat besar, bahawa ustazah pada masa tu dia bercerita tentang begitu hebat manusia. Kita ciptakan bangunan yang tertinggi di dunia, kita ciptakan kapal terbang, kita ciptakan roket untuk sampaikan macam-macam, tapi pernahkah anda terfikir siapa yang telah ciptakan manusia yang begitu pandai? Pernahkah anda terfikir siapa yang ciptakan gunung, langit dan bumi ini dan the whole universe? So saya memang tertanya, dan sampai sekarang ada juga soalan yang tak ada orang pun boleh jawab. Contoh soalannya, ada telur dulu ke ada telur ayam dulu? Memang tak ada. Tapi apabila saya telah faham konsep bahawa Allah adalah pencipta kepada segala-galanya, saya terima. Saya tidak akan temui jawapan tersebut, tapi saya terima memang kita semua ni dicipta oleh Allah. Dan saya rasa sangat-sangat, sampai sekarang saya macam goosebumps. So saya rasa sangat-sangat, apabila saya dengar dan saya faham, saya rasa sangat-sangat takut sebenarnya. Saya rasa sangat-sangat takut. So saya mengambil keputusan untuk mengambil emergency leave. Saya ambil EL untuk habiskan kursus tersebut. Dan selama habis kursus tu 1 minggu, saya pas fikir tak boleh tidur, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi pun tak basah, dan macam-macam sentiasa fikir dalam fikiran. Tapi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya jenis duduk pun saya boleh tidur. Saya memang senang tidur, saya tak akan insomnia, sebab tidur letak je kepala boleh tidur, duduk kat sofa pun boleh tidur. So memang selama seminggu tu tak boleh tidur, sangat-sangat susah hati, sebab sangat-sangat takut. Perasaan kalau nak kata kenapa nak mengambil keputusan begitu cepat untuk memeluk agama Islam adalah kerana saya sangat takut. Saya takut kalau balik ni, kalau tidur ni, sekiranya saya tidak bangkit hari esoknya, saya mati tidak mengucap 2 kalimah syahadah, saya akan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat takut. So seminggu kemudian selepas kursus itu, saya bagi tahu ibu saya. Memang ada ramai orang bagi komen, kita boleh masuk Islam dulu, tak payah bagi tahu keluarga, kita boleh sembunyikan kita punya pengislaman dahulu. Tapi saya tidak begitu setuju dengan cadangan tersebut. Untuk saya, mungkin orang lain, setiap orang ada family profile yang lain, dan untuk saya ini merupakan satu keputusan yang begitu besar. Sebab Islam is the way of life. Kalau kita masuk Islam, kalau kata tidak akan berubah apa-apa, saya rasa itu tidak tepat. Sebab Islam is the way of life. Kalau I menjadi seorang Islam, it will change my life, my lifestyle dan sebagainya. So saya hari pagi itu saya cakap dengan ibu saya, antara cabaran yang terbesar sebelum memeluk agama Islam adalah melihat ibu yang saya begitu sayang, yang saya tak pernah sebesar pada usia tu 22 tahun, saya tak pernah buat ibu saya menangis. Dan pada hari itu pertama kali saya buat ibu saya menangis. Saya rasa sangat-sangat kecewa pada diri sendiri, sebab kita membesar, my mom is a single parent, so macam ibu tunggal membesarkan 4 orang anak. So saya rasa apalah salah yang telah saya buat sampai mak saya begitu sedih terhadap keputusan saya. Mungkin saya akan terfikir, tapi hati nak memeluk agama Islam tu tetap sangat-sangat kuat. So saya cakap, mak jangan sedih, mak. Saya cakap Islam bukan apa yang kita fikirkan. Tapi sekarang masa mungkin tidak mengizinkan saya terangkan in details kepada mak.
So saya cakap Islam bukan apa, Islam adalah agama yang bagus. So mak menangis, saya pun menangis, dan saya tetap drive pergi pusat dakwah. Hari itu juga saya mengucapkan kalimah syahadah pada tahun 2009 bulan 11 buat kali pertama, Masya Allah. Mula-mulanya saya selama setahun juga saya akan curi-curi pakai tudung. Keluar rumah saya pakai tudung. So sebelum balik tu saya buka tudung. So saya rasa macam, sebab itu adalah satu perubahan yang drastik untuk mereka. So kalau kita keluar sampai hari ini, sampai sekarang, kalau kita keluar dia akan kenapa macam kita akan terima pandangan yang agak lain. So sampai satu kali ada kita pergi, saya pergi supermarket dengan mak. So ada orang nak ambil gambar kita. So macam, okay, kenapa cik nak ambil gambar? Sebab dia cakap sebab ibu belum Islam. Lepas tu dia cakap ya. So saya pun tanya mak, boleh tak ambil gambar? So kita pun ambil gambar macam tu. So memang pada mula-mulanya rasanya tak sampai setahun. In the end, one day tu saya rasa saya hanya nak menutup aurat. Saya bukan buat benda yang tak elok ke apa. So saya pakai dan saya keluar dengan ibu dan keluar dengan kakak pada hari itu. Dan kakak mula-mulanya dia rasa kenapa. Dia cakap ramai orang pun kata mereka orang Islam, mereka tak pakai tudung. Dia cakap untuk dia konsep tua dulu, sekarang cantik. Kenapa? Kan? Dia cakap macam tu. Saya cakap macam mana saya nak terangkan kepada dia pada masa tu. Saya cakap kalau cantik tu untuk Islam, cantik tu kena simpan. Saya cakap macam tu, kena tutup. Cantik tu hanya untuk suami. Macam mana nak terangkan kan pada masa tu. So saya terangkan kepada kakak saya pada masa tu. Dia seorang guru, sekarang dah guru besar, Alhamdulillah. So saya cakap kalau kakak ajar apa mata pelajaran, ajar maths ke, kakak nak anak murid ikut apa yang cara kakak ajar dan sebagainya. So saya cakap dengan kakak, saya ikut ajaran Islam, bukan ikut orang. Saya cakap dengan kakak, subhanallah, dia bukan tahun pertama dia agak sukar untuk terima, tapi tahun kedua dia dah belikan tudung masa Chinese New Year. Dia belikan tudung masa raya, subhanallah. So memang hati manusia ni dimiliki oleh Allah. Apa-apa sahaja kita nak, mungkin kita rasa kenapa kita dah buat sebaik mungkin, tapi orang tu begitu keras hati. Nescayalah hati kita, hati semua manusia milik Allah. Lembutkanlah hati mereka, doakan mereka. Kalau kita tidak mampu nak buat apa-apa, maka doa tu adalah senjata mukmin. So pada mula-mulanya kalau nak cerita tu banyak panjang, dari makanan, dari nak solat, dari semuanya. Pada mula-mula saya tak makan dekat rumah pun. Saya cakap dengan mak, susah macam mana nak cakap halal, macam mana nak cakap kalau beli bahan yang halal tu tak boleh masak dekat kuali tersebut. So saya pun tak pandai lagi nak terang pada masa tu. So saya cakap, mak lain kali tak payah masak. Saya cakap dengan mak macam tu. Lepas tu mak cakap ni tak haram. Saya cakap, wah, mak pun pandai halal haram So saya cakap dengan mak, okey mak pun tahu lah haram halal tu macam mana. Cakap ayam kalau beli dekat Tesco tu halal kan? Saya cakap ya halal, tapi saya cakap kalau dalam Islam ni yang kita menuntut ni adalah halal dan thayyibah. Dia kena 100% halal. So kita kena yakin. Dan macam mana kena yakin kalau kuali tak boleh masak yang pernah masak yang haram. Saya terangkan dengan cara itu. So rasanya mungkin minggu depan atau 2 minggu kemudian mak beli kuali baru, insyaAllah. Lepas saya cakap, mak bukan kuali je, dia punya pinggan mangkuk semua baru. Sampai teliti sampai yang pembasuh kuali tu kita ada satu set lagi. So pada awal-awal masuk Islam tu, kalau pergi rumah kita yang sebelum kita pindah tu, kita ada 2 set. Satu ni sama je lauk sama, mungkin bahan-bahan pun halal, tapi satu set guna kuali yang halal, satu set guna kuali yang pernah masak yang tak halal. So alhamdulillah kita dapat penyelesaian selepas kita pindah rumah. Dan saya minta kepada mak, boleh tak kita masak semua yang halal saja? So semua orang boleh makan, tak ada masalah. Dia cakap boleh. Dan mak saya pun selepas abang kandung saya meninggal, dia adalah seorang vegetarian. So memang sangat mudah. So kat rumah pun saya makan vegetarian, alhamdulillah. So sekarang ni lah sangat mudah, subhanallah. Dan itu adalah satu. Dan solat pun sebenarnya dulu saya berkhidmat di MLS, sangat sukar. Saya tak tahu macam mana rakan sahabat saya melakukan.
saya tak tanya pun. Pada masa tu saya senyap je. So tapi saya tahu saya kena solat kan. Tapi saya solat mazhab saya ya. Untuk para penonton di FB Live ni, saya dah tidak mengamalkan mazhab tersebut mazhab Amirah dahulu. Saya saya tak ikut dah. Sekarang saya pun tak ikut dah. Saya akan keluar rumah solat subuh, balik rumah sampai rumah dah pukul 9 kan. Tak apa, saya akan solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, semua saya jamak segala-galanya. So lepas saya dah tak buat dah, okay. Lepas saya dah belajar, saya pergi kursus lanjutan dan sebagainya. Saya tahu kita ada jamak apa? Jamak takhir, jamak takdim. Ada satu jamak lagi, jamak tak payah kan. Itu jangan juga, okay. So saya dah belajar dan saya rasa tak boleh. Pada masa tu duduk kat Seremban pun ada juga transport untuk datang. Tapi saya mengambil keputusan untuk saya bawa kereta pergi, drive pergi airport supaya saya boleh solat dalam waktu. Saya tak tahu rakan-rakan saya buat macam mana. Tapi saya memang kalau ada waktu macam 2 jam transit, saya akan buang makeup, lepas tu saya akan solat. Rasa macam wow, tak tahu macam mana mereka buat. Dan itu saya buat. Dan selama after saya start drive, selama 6 bulan saya rasa saya solat dalam waktu. Tak pernah tinggal solat, sempat solat. Dan saya rasa sangat gembira. Dan saya rasa sangat seronok. Rasa macam proud of ourselves. Dan yang paling tepat untuk describe tu, saya shock sendirilah. Tak ada orang lain pun cakap baguslah solat, tak tinggal solat macam tu. Saya shock sendiri. Saya cakap wah, saya dapat laksanakan tanggungjawab dengan bagus macam tu, tak tinggal solat semua dalam waktu macam tu. Tapi ada satu juga turning pointnya adalah selama 6 bulan tu ada satu hari flight tu delay. Dan saya saya rasa tak sempat. Tapi memang nak sempatkan, saya dah macam berlari dengan trolley bag saya di KRA tu sampai kat surau, remove makeup, ambil wudu, nak Allahu Akbar, tak sempat lagi ambil takbir. Saya dah dengar azan maghrib, Allahu Akbar. So macam saya memang menangis, sangat sedih, sangat kecewa pada diri sendiri. Saya rasa Allah telah bagi segala-galanya kepada kita, sifat yang sempurna, kemampuan untuk solat, waktu yang begitu lapang. Kalau dari Zuhur sampai Maghrib tu ada 6-7 jam pun rasanya. Tapi saya tak buat solat pun. Tak boleh ringkaskan solat tu. Tapi saya tak dapat nak solat. So saya rasa, ya Allah, saya yakin Allah yang memberi rezeki, maka bagilah kepadaku rezeki yang lebih diredui olehmu, yang lebih senang untuk saya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Menangis sampai satu surau tu, bukan menangis menitis air mata tau, menangis sampai so semua orang kat surau tu tengok apa hal ni. So itu salah satu turning point. Saya berdoa dan saya berusaha ikhtiar, saya carilah kerja lain. Itulah itu sedikit banyak yang cabaran yang besar sewaktu baru-baru memeluk agama Islam. Memang semua orang pun ada cabaran, betul tak? Semua orang, ustaz saya pernah pesan, dia cakap memang kita akan diuji. Memang setiap orang yang hidup tu ada masalah, yang mati je tak ada masalah, dia kata macam tu. So memang saya sabar je pada masa tu. Dan saya berdoa, dan banyak doa sebenarnya Allah makbulkan pada awal yang sewaktu memeluk agama Islam tu, Allah makbulkan hampir semua. Subhanallah.